Selamat malam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 主内，亲爱的弟兄姐妹，晚上好。 Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan dan temanya adalah bersyukur akan kasih Allah. 今天晚上我们感谢主，可以一起来思想一个主题，就是向神的慈爱称谢。 Mari kita masuk dalam doa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. 在我们阅读思想神的话语之前，让我们同心祷告。 Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, 充满慈爱怜悯的上帝， kami merindukan Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami. 我们恳求羡慕神，你亲自对我们每一个人说话。 Apa yang menjadi isi hati Tuhan, kiranya Tuhan ungkapkan melalui kedua hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. 求你将你的心意借着两个软弱的仆人向我们显明。 Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga kedua hamba-Mu. 但求圣灵高莫每位弟兄姐妹的心思意念，特别也高莫你台上两位仆人。 Demikianlah doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告是奉主耶稣基督圣名求的， Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama melihat Alkitab yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. 我们一起打开圣经罗马书第8章第31节到第39节。 Saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berbahagia mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan memahaminya. 阅读思想，并且把神道出来的是有福的人。 Banyak pendapat yang mengatakan bahwa dikala pandemi COVID-19 ini, begitu banyak orang Kristen yang mengalami kesulitan untuk mengucap syukur di dalam hidupnya. 在这个疫情当中，我们看到很多基督徒遭遇生活上的困难，他们要向神称谢，不是一次简单的事情。 Mereka kesulitan untuk mengalami keindahan dan kenikmatan akan kasih Allah yang selama ini mereka alami. 他们很难再去经历向来他们所经历的神那种美好甜美的慈爱。 Sehingga ada satu tulisan yang kemudian dituliskan seperti ini. Keindahan dan kenikmatan akan kasih Allah seolah-olah kemudian menjadi sirna dan hilang karena akibat kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada masa masa pandemi COVID-19. 所以有这样的记载，在疫情当中，许多神的那个甜美丰盛的慈爱，因为这个疫情的困难都被吞没消失了。 Dengan demikian, saudara-saudara, pendapat itu ingin mengatakan bahwa kasih Allah yang begitu indah yang dapat dinikmati selama ini, itu hanya dapat dinikmati
dan keindahannya dapat dialami oleh setiap kita kalau keadaan hidup kita itu selalu lancar dan aman saja. 只有当我们的事情、我们的生活一切都顺利的时候、平安的时候，我们才能够去经历神甜美丰盛的慈爱。 Benarkah pendapat yang seperti ini, saudara? 这样的看法是对的吗？ Kalau kita melihat di dalam nats yang sudah kita baca tadi, 如果我们看在刚才所读的经文当中， nats tadi itu berbicara tentang selebrasi, tentang satu celebration akan kasih kekal Allah. 刚才我们所读是一个庆典，是庆祝欢庆神永恒的慈爱。 Mengapa dikatakan sebagai satu selebrasi, 为什么 sebagai satu perayaan akan kasih kekal Allah? 为什么说是一个庆典，是一个庆典庆祝神永恒的慈爱的呢？ Karena melalui nats yang sudah kita baca tadi, maka di situ kita melihat bahwa kasih Allah itu merupakan kasih yang tidak terpisahkan dan tetap melekat dalam kehidupan manusia dalam keadaan apapun. 因为刚才我们所读的经文，神永恒的慈爱是永远贴着的，始终贴着的，永不隔离的。 Mari kita melihat di dalam ayat 35 sampai ayat 38 dan 39. 我们看第38跟39节， Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 谁能使我们与基督的爱隔离呢？难道是绊慢吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？因为我们深信，无论是死，无论是生，无论是天使，无论是掌权，无论是有能的，无论是现在的事，无论是将来的事，无论是高处的、低处的，别的受造之物，都不能使我们与神的爱隔绝。这爱是在我们主耶稣基督里面。 Kata memisahkan di dalam ayat 35 dan 39 itu artinya apa? Tidak sejengkal pun kasih Allah itu terpisah dalam kehidupan kita. 所谓不能隔绝，就是说一掌宽也不能隔绝，在我们信徒的生活当中。 Itu artinya bahwa kasih Allah itu tetap melekat dan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia apapun keadaan manusia, termasuk di dalam penderitaan. 就是在人任何的光景，特别在困难当中，神那个永恒的慈爱是永远贴着的，永不分离的。 Apa yang menjamin itu semuanya, saudara? 这一切是什么来保证呢？ Itu tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 32. 就是在罗马书8章32节所记载的。 Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? 神既不爱惜自己的儿子，为众人死了，岂不把万物连他一同白白的赐给我们呢？ Kata tidak menyayangkan itu artinya Allah menyerahkan anaknya yang tunggal dengan tindakan yang sangat menyayat hatinya. 但所谓说不爱惜，神把他的舍了他的种子，是好像心如刀切一样的那种行动。 Artinya Allah tanpa kasihan menyerahkan anaknya yang tunggal itu. 让他的完全没有怜悯心，把他的独生子舍了。 Kata menyerahkan artinya benar-benar Allah itu menyerahkan anaknya ke dalam pembantaian kepada para eksekutor orang-orang yang berdosa 所 pada 谓 saat 舍了， itu. 就是神把他的独生子交在宰杀之地，让那些执行者去执行。 Saudara, kalau kita memahami akan arti dari ayat 32 itu. 如果我们明白这个32节的意思， Saya pernah saudara-saudara memimpin kebaktian di mana yang meninggal itu adalah anak tunggal. 我曾经带领一个丧事里边，那个去世的是一个独生子。 Pada saat penutupan peti akan dilaksanakan. 当要盖棺的时候， Kedua orang tuanya itu kemudian berteriak, jangan ditutup, jangan ditutup. 他父母这边大喊不要盖上，不要盖上。 Dan mereka, kedua orang tuanya itu mau bersama-sama dan masuk ke dalam peti yang sama. 这一对父母都要一起跟这个孩子进入那个棺材里面。 Saudara, saya terharu melihat pemandangan seperti itu. 我当时的情景叫我非常的感动， Tapi pada saat itu juga saya diingatkan, 再次提醒我， bagaimanakah dengan hati Allah pada waktu
dia menyerahkan anak yang tunggal untuk diserahkan dalam pembantaian umat manusia. 当神把他独生子交在宰杀之地，任人去宰杀的时候，那个心情是如何的心情？ Saudara, kita belajar bagaimana kasih Allah itu begitu luar biasa. 我们在这些神那是非常何等长阔高深的爱， Itu sulit terselami secara utuh di dalam keterbatasan manusia. 在人有限的思维当中是无法完全去测透的。 Sehingga Rasul Paulus itu menggambarkan, saudara. 所以使徒保罗这样的写， Di dalam Efesus pasal 3 ayat 18. 在以弗所书3章18节里面， Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus 我 itu. 祷告使你们与众圣徒能够明白基督的爱是何等的长阔高深。 Rasul Paulus itu sendiri mengajak seluruh jemaat di Efesus. 那使徒保罗邀请所有的这个以弗所的信徒们， Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. 神的爱是何等的长阔高深。 Saudara, kalau kita melihat akan kasih Allah yang seperti ini, 如果我们深深的去体会这个神这样的爱， saudara, apakah kita masih bisa merasakan kasih Allah masih ada di dalam segala penderitaan yang kita alami pada saat pandemi COVID-19 ini? 特别在这个疫情当中，我们是遭受的苦难，我们是不是能够感受到神如此的爱？ Lee Strobel, saudara, mengatakan seperti ini. l i s t r a b e r 这样的说： Tetapi jika Anda meragukan janji Tuhan, 如果你怀疑神的应许， dengarkan. 请听吧。 Tuhan mengambil hal yang terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah alam semesta, 神承受了宇宙历史中最恶劣、最坏的事情， yaitu kematian Tuhan di kayu salib, 就是主死在十字架上， dan mengubahnya menjadi hal yang terbaik yang telah terjadi dalam sejarah alam semesta, 并且改变成宇宙历史中最美好的事， yaitu terbukanya pintu surga. 就是天门打开。 Saudara, lalu Lee Strobel meneruskan kalimat 对不 itu 对 l i s t r a b e r 继续说下去， dengan begitu indahnya. 这讲的非常的美。 Tidak dapatkah dia melalui kasihnya mengambil keadaan buruk dalam hidup Anda dan menciptakan sesuatu yang baik dari keburukan hidup yang Anda alami saat ini? 他岂不能够从你生命中最恶劣的光景中，为你制造一些美好的事吗？ Saudara, kita ingat Roma pasal 8 ayat 28. 我们记得在罗马书8章28节告诉我们， Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 我们晓得万事都不算效力，叫爱上帝人的一救，就是按他旨意被造的人。 Yakinkah Anda bahwa ini firman Tuhan yang berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita pada saat 你 ini? 深信吗？神在万事都不算效力，叫爱上帝人的益处。 James Montgomery Boyce mengatakan, James Boyce 这样子说： jika Anda tidak yakin dengan kebenaran ini, 如果你不相信这个真理的话， itu karena Anda masih melihat diri Anda sendiri. 因为你只关注在你自己的身上， Anda sedang memikirkan kekuatan dan kelemahan 你 Anda, 只在考虑自己的能力、自己的软弱， dan bukan tentang Tuhan dan kemahakuasaannya 但是不仅是想神那全能的神， yang sanggup mengubah yang buruk menjadi yang 能 terbaik. 够改变那个坏的变成最好的。 Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara pada saat ini. 我不知道今天你面对的困难、面对的征战是什么， Tapi izinkan saya menutup khotbah ini dengan kesaksian, saudara. 但是我今天要用一个见证来结束我的 Ada satu keluarga yaitu bapak dan kedua anaknya. 这一个父亲跟两个孩子， Tiga-tiganya bekerja pada perusahaan. 三个都在一个企业里面工作， Dan tiga-tiganya sekarang mengalami satu permasalahan, yaitu di mana mereka harus bekerja di rumah dan semua yang mereka terima itu sekarang hanyalah gaji pokoknya saja. 他们三个必须在家里工作，并且他们的待遇也受到扣除。 Bapak ini pernah telepon kepada saya dan berkata, 他这个先生曾经打电话跟我说， pada bulan April 在4月份的时候，
Itu adalah satu bulan yang tanpa pengucapan syukur di dalam hidupnya dan keluarganya. 他说在他这个月里面是一生当中没有感恩的一个月。 Mereka merasakan Tuhan jauh dari mereka, mereka merasakan kasih Allah tidak ada dalam diri mereka. 他们这个神远离他们，神的爱没有在他们当中。 Tapi pada bulan Mei, saudara-saudara, 但是在5月份的时候， Bapak ini kemudian berkata, saya baru mengucap syukur akan kasih Allah di dalam kehidupan saya. 我那个时候才向神，因为神的慈爱向神感恩。 Dia merasakan 4 kasih Allah itu, saudara. 他讲到一个神的4种的爱。 Yang pertama dia berkata, 第一个，他这样说： kasih Allah dia sudah rasakan bagaimana kelimpahan selama mereka bekerja. Tuhan sudah mencukupkan dan memberikan yang lebih dalam hidup 因 mereka. 为在他们的平常的日子，他们神那个丰盛之爱已经供给的，他们是丰富有余的。 Mereka mengingat akan keindahan dan kenikmatan akan kasih Allah yang mereka sudah alami. 他们是经历了神的那甜美无那个非常丰富的爱。 Mereka berdoa meminta ampun kepada Tuhan. 他们一起祷告，求神饶恕他们。 Dan mereka pada saat ini sungguh merasakan syukur karena Tuhan sudah memberikan keindahan kenikmatan akan kasih Allah. 因为神已经把他那个美好的事赐给我们，因此他们懂得怎么样再一次向神感恩。 Yang kedua kasih Allah itu saudara. 第二的神的爱， Di mana kemudian dia berkata, sekarang saatnya dia menikmati akan berkat Tuhan yang selama ini Tuhan sudah curahkan dalam hidup mereka bertiga. 这个再次重新的这感受到神的恩典，就是向来神已经赐给他们的。 Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu disediakan Tuhan pada masa pandemi ini untuk mereka nikmati sekarang. 就是这上次他们神所给的丰富的一切，就是预备在这个疫情当中可以去使用。 Walaupun mereka itu sedang di dalam keadaan yang dikatakan hanya menerima gaji pokok, namun mereka mau hidup di dalam kesederhanaan. Dan mereka mengatakan mereka sedang menikmati apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup mereka. 虽然他们现在当他领到基本薪，他们但仍然向神感恩，因为他们觉得这些恩典是足够他们的应用。 Dan yang ketiga, saudara kasih Allah yang begitu mereka nikmati adalah 第三个神，他感受到神的慈爱。 kami sekeluarga sekarang punya banyak waktu. Kami bersama dengan keluarga besar sekarang bisa berjalan bersama. Kami bisa bersama-sama berdoa, kami boleh bersama-sama belajar Alkitab, dan bersama keluarga kami boleh menikmati relasi yang intim dengan Tuhan. 他们说，他们这个疫情当中，他们能够大家在一起思想神的，一起聚会，一起交通，并且一起领受神的恩典。 Mereka sungguh merasakan di dalam masa pandemi ini justru mereka semakin dekat dengan Tuhan dan mereka merasakan kasih Allah itu nyata. Dan begitu indah dan nikmatnya mereka alami. 他们在疫情当中觉得跟神那么的亲近，而且神的慈爱是那么的明显。 Dan yang keempat, saudara. 第四， Bapak ini berkata kami menikmati kasih Allah. Karena pada waktu istrinya itu menyediakan makanan bagi keluarga. Mereka juga bisa menyediakan makanan bagi tetangganya yang sedang dalam keadaan yang jauh lebih susah dari kehidupan mereka. 他们当他的太太预备这个饮食给他们的时候，他们想到说邻居的人不能享受这样的恩典。 Bapak ini kemudian berkata kepada saya, 这个先生就对我说， sesuatu yang dia terselami dalam hidupnya justru di dalam penderitaan, dalam tanda petik yang dia alami. Justru dia bisa berbagi kasih kepada orang yang sama-sama menderita. 就是在这个疫情当中，在困难当中，他能够把这个他们部分分享给一样同受苦难的人。 Sehingga saudara-saudara pada waktu saya mendengarkan akan kesaksian ini saudara. 当我听到这个见证的时候， Pada waktu saya berdoa untuk dia. 当我为他祷告的时候， Doa pertama saya adalah saudara. 第一个祷告， Tuhan saya bersyukur saya belajar tentang kehidupan orang ini. Di mana kasih Tuhan tetap melekat dan tidak terpisahkan di dalam hidupnya. 我们从这个人的他经历，再一次我感受到神那个永恒的慈爱是永远贴着、始终贴着、永不分离的。 Saudara, pandemi COVID-19 ini mungkin menjungkir balikkan kehidupan saudara. 可能这个疫情已经颠倒了、改变了整个我们的生活， Baik dalam pekerjaan, 无论是我们的工作， ekonomi keluarga, 或者家庭的经济， mungkin masalah pelayanan di gereja, 或者教会的不是， kesulitan studi, 或者就业上的困难，
masalah rumah tangga. 或者这家庭的问题， Maukah saudara kita tetap bisa menikmati akan kasih Allah? 是不是我们仍然可以去享用神那个永恒的慈爱？ Kita tetap bisa bersyukur, 我 saudara. 们人始终可以感恩。 Oleh karena itu, saudara, hari ini merupakan kesempatan bagi kita. 今天给我们是一个机会， Bagi saudara yang bisa berlutut, silakan berlutut. 会众能够跪下的，请他跪下。 Mari kita bersama-sama mengambil kesempatan ini 让我们用这个机会， untuk merenungkan dua pertanyaan. 思想两个问题。 Yang pertama adalah, 第一， apa yang sudah Tuhan katakan pada Anda melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini? 今天借着今天神的话语，神对你说了些什么？ Yang kedua, 第二， apa yang Anda katakan pada Tuhan saat ini? 今天这个时候你要对神说什么呢？ Hening di hadapan Tuhan. 我们好好默默在神面前， Dan mari kita bersama-sama untuk menikmati akan kasih Allah melalui momen doa pribadi ini. 在我们私人祷告中，我们再一次就是感受到神那永恒的慈爱。